Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat bertemu kembali. Jadi hari ini saya akan sambung untuk pemfaktoran. Okey. Iaitu pemfaktoran menggunakan pelbagai kaedah. Kalau sebelum ni kita belajar menggunakan contohnya macam dua ungkapan algebra, kita faktorkan dia dengan menggunakan kaedah faktor sepunya terbesar. Kemudian ada beza antara dua apa ni ya Allah, dah mari kuasa dua sempurna. Okey, beza antara kuasa dua sempurna. Jadi bila kita nak faktorkan dia, kita buka dua kurungan, dia akan jadi A tambah B, kemudian A tolak B. Okey, kemudian pada hari ini kita akan cuba masuk menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey, pendaraban silang ni sesuai untuk ni lah. Bagi ungkapan algebra berbentuk AX kuasa 2 tambah dengan BX dan tambah C. Okey, yang mana A tu tidak sama dengan kosong dan A, B dan C ialah satu integer boleh difaktorkan dengan menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey. Ya, yang ni kalau anda perhatikan X tu kuasa 2. Kalau X tu kuasa 2 dia lebih kepada fungsi kuadratik. Okey, terus ni kita tengok. Yang ni kita tengok tips sikit. Dia kata tips identiti pemfaktoran. Maksudnya kalau ada X tambah dengan Y itu kuasa 2. Jadi X tambah Y kuasa 2. Lepas tu dia kembangkan menjadi X kuasa 2 tambah dengan 2Y tambah dengan Y kuasa 2. Okey, manakala B ni pula apabila X tolak Y, lepas tu dikuasakan 2, ada kuasa 2. Kemudian bermaksud X darab dengan Y, X darab dengan Y. Kalau dikembangkan dia menjadi X kuasa 2 tolak dengan 2XY tambah dengan Y kuasa 2. Manakala yang C ialah X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2. So kalau kita faktorkan, okey, dia akan jadi X tambah Y, X tolak Y. Yang ni cuba perhatikanlah. Okey, kita sambung. Perhatikan contoh di bawah. Okey, beserta penerangannya untuk pemfaktoran ungkapan algebra X kuasa 2. Okey, kalau kita tengok X kuasa 2 ni, X kuasa 2 tambah dengan 6X tambah dengan 8. Okey, kemudian langkah yang pertama kita kena bandingkan perkali. Perkali bagi setiap ungkapan tu lah. Perkali tu merujuk kepada nombor lah. Okey, dalam kes ini perkali yang pertama ialah 1, perkali yang kedua ialah 6, manakala 8. Okey, bandingkan ketiga-tiga nombor tersebut, dia kata. Okey, maka dia kata A ialah 1, manakala B ialah 6, manakala C ialah 8. Okey, jadi langkah yang kedua, faktor bagi 8 ialah, okey, kena ingat. Okey, yang ketiga, yang C dulu. Faktor bagi 8 ialah 1, 2 dan 4. Dan 8, sorry. 1, 2, 4 dan 8. Kemudian, 2 dan 4 dipilih kerana menempati C, iaitu 2 darab dengan 4 sama dengan 8. Okey, 1 dengan 8 pun boleh sebenarnya. Okey, tapi dia nak 2 dengan 4. Dia pilih 2 dengan 4 lah. Okey, kemudian langkah yang kedua, 2 dan 4 dipilih kerana menempati B. Okey, kerana menempati B iaitu 2 tambah dengan 6. Okey, tadi faktor bagi 8 ialah 8 darab dengan 1 sama dengan 8. Kemudian 2 darab dengan 4 sama dengan 8 juga. Okey, tapi yang dia tak pilih yang tu, 1 darab 8 tu. Okey, dia tak pilih yang 1 darab 8. Okey, sebab dia nak matchkan dengan yang B tu. Okey, faktor bagi C, dia tengok dulu berapa. Contohnya 8, 1, 2, 4. Kemudian, dia bandingkan dengan kedua-dua faktor tersebut yang dipilih ialah dia match dengan B. Yang B ni pula. Okey, contohnya ni lah. Langkah 3, 2 dan 4 dipilih kerana menempati B. Iaitu B 6 tu terhasil daripada 2 tambah dengan
4. Okey, kalau kita ambil 8 dengan 1, katakan 8 dengan 1. Okey, 8 tambah 1 dia jadi 9. Ataupun 8 tolak 1 dia jadi 7. Jadi maksudnya tak ada hak sama dengan 6. Dengan 6. Dia tidak menepati 6. Jadi maka 1 dengan 8 tidak dipilih. Dia pilih 2 dengan 4. Sebab matching dengan nombor 6 hak tengah tu. Baik dah. Okey, kemudian seterusnya dia cakap kena buat pendaraban silang. Pendaraban silang cara aturannya ginilah. Okey. Yang ni jawapan dia X kuasa 2 tambah dengan 6X kemudian tambah dengan 8. Okey. Jadi X kuasa 2 dia letak depan. X kuasa 2 dia letak depan dulu. Okey, kemudian hak belakang dia letak sebelah dia. Okey, kemudian 6X ni letak last sekali. Letak last sekali. Jadi dia pun tengok macam mana X kuasa 2 ni terhasil. X kuasa 2 terhasil ialah hasil darab X dengan X. Okey, X darab dengan X kuasa 2. X darab dengan X kuasa 2. Lepas tu, 2 darab dengan 4, dapat 8. Okey, positif 8 lah. So, kalau dia negatif, awak kena pilih nombor negatif. Salah satunya nombor negatif. Okey, lepas tu, buat gini, dia darab silang. X darab dengan 2, jadi 2X. Kemudian, X yang sini, okey, manakala X yang sini didarab dengan 4, jadi 4X. Jadi, 2X tambah dengan 4X, dia akan jadi 6X. Jadi, tak habis lagi. Jadi, nak memfaktorkan dia, kita ambil ni. Bila nak kita nak faktorkan dia, kita ambil je ni. X tambah dengan 2, kemudian satu lagi X tambah dengan 4. X tambah dengan 2, kemudian yang ni X tambah dengan 4. Okey. Saya ulang balik. Dia benar kita letak bawah dulu. Contoh letak bawah dulu. X kuasa 2. Lepas tu hak ni hak belakang sekali 8. Lepas tu kita buat garis di sini ialah 6X. Okey, so first step tadi kita kena fikirkan X darab X kuasa 2 ni apa hasil darab dia datang daripada mana? Iaitu X darab dengan X. Okey, X darab dengan X dia jadi X kuasa 2. 8 pula macam mana dia terhasil? Okey, kita boleh pilih dia 1 dengan 8, 2 dengan 4. Lepas tu, sebelum kita pilih hak mana hak sesuai, kita tengok hak mana matching dengan 6 ni. Jadi kita pilih 2 dengan 4. So, 2 dengan 4. Okey, oleh kerana dia positif, maka positif 2 dengan 4 belaka. Positif 2, positif 4. Okey, lepas tu kita pun tengok nak check lah ni. Ni nak check untuk check dia betul ke tidak. Kita pun darab silang. X darab dengan 2, dia jadi 2X. Kemudian X darab dengan 4, dia jadi 4X. Okey, operasi tambah 2 ni. Bila 2 tambah dengan 4, dia jadi 6. Baiklah, settle. Jadi, selesai hak ni. Jadi, untuk menulis jawapan, barulah kita ambil, kita kurung 2 ni. Okey, X tambah 2, X tambah dengan 4. X tambah dengan 2, X tambah dengan 4. Okey, beres. Okey, jom kita tengok contoh yang ke-9. Faktorkan setiap yang berikut. Okey, yang ni. Okey, kalau kita tengok A, B, C. A dia ialah 1. B dia negatif 6. Manakala C dia sama dengan 9. Okey, beres. Kita cuba buat peneraban silang. Okey, mula-mula sekali kita kena pasti faktor bagi 9.
faktor bagi C tu. Okey, faktor bagi 9 dia antara 1 darab dengan 9, lepas tu 3 darab 3. Okey, sama ada kita nak pilih 1 dengan 9 ataupun 3 darab 3, kita bandingkan dengan nombor hak tengah ni, B tu. Okey, B tu ialah 6. Jadi, kombinasi 1 dengan 9, dia boleh jadi 10 dengan 8 saja. Kalau tambah, dia 10. Kalau beza, dia 8. Tapi, kalau 3 dengan 3, okey, kalau kita tambah 2 tu, dia akan jadi 6. Jadi, kita menempati sasaran. Jadi, kita pilih yang nombor 3, 3. Okey, beres. Jadi, kalau ikut kat sini, dia pilih 3, 3. Okey, dia tulis dulu X kuasa 2 mula-mula sekali. Lepas tu ni yang belakang sekali. Yang tengah-tengah dia letak ke belakang sekali. Negatif 6. Okey, kemudian untuk X kuasa 2 iaitu X darab dengan X. Lepas tu yang ni untuk 9. Untuk 9 dia boleh jadi 3 darab dengan 3. Ataupun negatif 3 darab dengan negatif 3. Okey, yang ni dapat 9. Yang ni pun dapat 9. Okey, bila negatif darab negatif, dia dapat positif. Ataupun positif darab positif, dia dapat positif dengan positif, dia dapat positif. Ni negatif dengan negatif, dia dapat positif. Okey, kenapa kita terpaksa buat pilihan begitu? Sebab kita tengok jawapan akhir dia ialah negatif 6. Okey, negatif 6X. Jadi, sama ada nak pilih yang positif ataupun negatif. Jadi, kita tengok B dia tu. Kalau B dia tu negatif 6, maka kita pilih kombinasi ini tadi negatif. Okey, sebab itulah dia letak negatif. Jadi negatif 3 darab negatif 3 dapat positif 9. So dari situ maka dia pun faktorkanlah. Okey, faktorkanlah. Sebab dah matching dah tadi. Jadi dia ambil X tolak 3, X tolak dengan 3. So jawapannya X tolak 3, X tolak 3. Kalau tak percaya, kita kembang balik. Kembangkan balik. Okey, X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 3, negatif 3X. Kemudian, negatif 3 darab dengan X, negatif 3X juga. Lepas tu, negatif 3 darab negatif 3, dia dapat positif 9. So, hak ni serupa tak? Jadi, X kuasa 2 bila negatif 3, okey, bila negatif 3 tolak dengan negatif 3. Okey, tolak dengan 3, sorry. Jadi akan jadi negatif 6X sahaja tambah dengan 9. So, samalah jawapan dia. Okey, contoh 10. Okey, contoh 10. Dia ada banyak percubaan. Okey, persoalan dia ialah 2M kuasa 2 tambah dengan 7M tambah dengan 6. Okey, lepas tu mula-mula sekali kita fikirkan 6 ni. 6 daripada mana? Iaitu 2 darab dengan 3, kemudian 1 darab dengan 6. Okey, lepas tu kita nak tengok yang dia matchnya ialah 7 tengah dia tu. B tu 7. Jadi kita pilih 1 dengan 6. Okey, kita try dulu. 1 dengan 6. Mula-mula sekali 2M kuasa 2. 2M kuasa 2 terhasil daripada 2M darab dengan M. Okey, dapatlah 2M kuasa 2. Manakala 6 terhasil daripada 1 darab dengan 6. Dapatlah 6. Okey, lepas tu kalau pergi sini, kita cuba darab silang. Okey, bila M darab dengan 1, dapat 1M. 2M darab dengan 6, dapat 12. Tak boleh. Tak boleh. Okey, bukan tak boleh. Boleh. Okey, 12. Apabila 1 ditambah dengan 12, dia jadi 13. Dia jadi 13. Jadi kalau kita tengok 13 dengan dia nak sepatutnya 7. Jadi tak matching. Bermaksud kombinasi 1 dengan 6 ni tak boleh pakai. 1 dan 6 tak boleh pakai. Tak sesuai digunakan. Okey, tak boleh. Okey, kita cuba lagi yang kedua. Kita pula lain pula. Tadi 1 dengan 6, 2 dan 3. Kita cuba 2 dan 3. Okey, 2M darab dengan M dapat 2M kuasa 2. Kemudian 3 darab dengan 2 dapat dengan 6. Kita darab silang. M darab dengan 3, 3M.
2M darab dengan 2 dapat 4. Bila 3 sambah dengan 4 dapat 7. Matching. Okey, beres. Jadi, kalau yang ni matching, kita ambil je jawapan dia yang ini. Iaitu 2M tambah 3 M tambah 2. Okey, 2M tambah 3. Lepas tu M tambah dengan 2. Okey, sebagaimana yang dia buat ni. Okey. Sebab apa jadi gitu Sebab yang depan dia tu. A dia tu 2 dia pun. Jadi kita kena kaedah cuba-cubalah hak mana berjaya. Biasanya tak banyak tu, mudah je. Tak banyak kali lah percubaan tu. Mungkin 1-2 percubaan saja insya-Allah jumpa. Okey dah. Dan last, astagfirullahalazim. Okey, last kali ialah okey, jom kita sambung. Sekali lagi contoh yang ke-11, faktorkan yang berikut. Okey. Kita tengok yang ni, faktorkan negatif 2y kuasa 2 tolak dengan 9y tambah dengan 5. Okey, beres. Jadi ditulis dulu hak depan sekali, hak belakang sekali, lepas tu hak tengah-tengah. Tengah-tengah duduk situ dah. Okey. Dia fikirkan faktor bagi 5. Faktor bagi 5 biasanya 5 dengan 1 je lah. Kan? 5 dengan 1. Sama ada 5 dengan 1 ataupun negatif 5 dia darab dengan negatif 1. Okey. Kalau 5 darab 1 pun jawapan dia positif. Kalau negatif 5 darab negatif 1 pun jawapan dia positif juga. Okey, beres. Jadi, hak mula sekali 2y, negatif 2y. Jadi, dia buat 2y darab dengan negatif y. Percubaan pertama. Okey, kemudian untuk dapat 5, negatif 5 dengan negatif 1 dengan negatif 5. Gitulah hak dia cuba lalu dia macam nak beri betul ni. Okey, kemudian dia pun darab silang negatif y darab dengan 1y dapat y. Okey, buat negatif darab negatif dapat positif y. Kemudian 2y darab negatif 5 dapat negatif 10. Apabila y tambah dengan negatif 10, 1 okey. Dia akan jadi negatif 9y. Jadi sebab itulah kombinasi ini dipilih. Jadi jawapan akhirnya ialah 2y tolak 1 darab dengan y negatif y tolak 5. Okey, jadi contoh ni pun awak boleh tengok sendirilah. Okey, muka surat 31. Jadi kesimpulannya, cara dia nak memfaktorkan bagi nombor yang 3, bukan nombor lah, ungkapan algebra yang 3 sebutan, yang ada kuasa 2 tu. Jadi dia guna kaedah pendaraban silang. Okey, pendaraban silang. Jadi tengok semula ataupun perhati video ni molek, atau kemudian tengok dengan buku teks, bandingkan dengan buku teks, cuba fahamkan dah. Okey, kalau tak faham nanti tanya. Okey, jadi saya stop situ dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi.